Tiada siapa menjangka dan tidak ada siapa yang menduga. Rupa-rupanya susu kambing Al-Am ini dapat menyelesaikan masalah wanita. Masalah apa? Masalah ketika wanita datang bulan, iaitu mengalami period pain. Jadi kesakitan ini insya-Allah dapat ditangani, dapat melegakan kesakitan anda dengan susu kambing Al-Am. Dengan hanya RM45 saja sekotak, anda dapatkan segera dengan hubungi kami. Tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samsudebat yang dah bersedia di sana. Hari ini memang lain macam sebab mungkin hari ini dia makan apa wallahu alam. Mungkin dia minum air apa tadi? Kalau kata Kak Nora kita minum air Reebok air Reebok Apa nama air tadi? Air detox ke apa? Wallahu alam. Air detox. Air detox. Mungkinlah nanti kita sama-sama di penghujung nanti. Saya sendiri personally lah nak minta Al-Fadhil Ustaz sebagai orang soleh, orang baik, kita nak doakan khusus nak minta ni khusus kepada Kak Nora kita dan juga kita nak minta kepada mungkin kepada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang masih lagi sakit dalam COVID ni, contoh macam Fazli Zainal, contoh macam PM Allah Jamal Saleh yang masih lagi dalam keadaan yang sakit. Jadi di penghujung nanti kita minta Ustaz Samsudebat untuk membacakan doa untuk kita dan untuk mereka-mereka yang saya sebut sebentar tadi. Jadi untuk memulakan acara pada malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan halakah anak seni kita pada malam ini dengan tajuk Maaf dan Memaafkan. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan program halakah anak seni kita di dalam membincangkan satu topik maaf dan memaafkan. Ya, saya juga nak memohon keampunan sekiranya terdapat cacat celah terutamanya pada suara saya yang dah menyerak ini, sebab ini adalah merupakan program yang kelima saya untuk hari ini. Dan apa-apa pun itulah dia, minta maaf dan memaafkan. Dan saya nampak tahap kesihatan badan saya pun makin menyusut juga. Itu sebab tadi baru nak bincang pasal kumam tadi, dah cerita, dah potong pula tajuk kumam tu. Saya pun nak cari ubat kumam juga. Mana nak redakan. Tapi memang betul lah, saya dah mula rasa saya pun dah mula menua agaknya. Kan? Jadi kalau Abang Samsul Rawat, bila saya tengok semangat dia tu, nampak muda tu, saya pun kenalah kan. Kenalah kuat kan. Tengok Abang Dan Wahab pun, kan, bila dia kata, bila tengok Kak Nora tunjuk sebelah ni bagi kekuatan kat saya pun jadi macam semangat pula walaupun Abang Dan Wahab tak duduk sebelah saya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bila kita orang kata berbincang soal apa? Kita berbincang soal soal maaf memaafkan, manusia sudah tentunya tidak pernah terlepas dengan apa yang dinamakan sebagai kesalahan dan dosa. Terlepas daripada perbuatan yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan, dan pastinya sebagai individu kita kerap melakukan kesalahan setiap hari. Ketika kita menyedari kesalahan terhadap seseorang atau perbuatan kita, tentunya sikap bijak yang harus dilakukan adalah meminta maaf. Selain pada minta maaf, kita juga harus mampu menerima permohonan maaf orang lain terhadap diri kita. Kata-kata minta maaf tentunya tidak mudah diucapkan, tapi ucapan tersebut sebaiknya dilakukan ketika berbuat kesalahan. Lalu kita memohon kemaafan dari orang lain, dan sebaiknya kita juga ikhlas menerima permintaan maaf daripada orang lain. Meskipun orang lain biasanya akan membuatkan kita sakit hati, sebagai umat Islam yang baik, sewajarnya kita tidak baik. Kita taklah sepatutnya kita menyimpan dendam kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Yang tu kita kena ingatlah. Sebab kadang-kadang kita ni
Yalah, ada orang tu kadang aku boleh maafkan tapi dia ni aku tak boleh lah. Gitu. Boleh pilih orang pula. Aku ni boleh minta maaf dengan orang lain aku boleh, tapi dengan dia ni aku tak boleh. Dia boleh pilih orang pula. Dan satu pula lagi, pilih pula orang yang boleh dimaafkan. Jadi kata-kata maaf kan, kata-kata maaf ni memanglah susah kan, tetapi itulah sebaiknya. Dan sebaik-baiknya dalam hidup kita jangan menyimpan dendam kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Baru-baru ni saya dapat satu aduan dan saya dah panjangkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor. Suaminya terlibat dengan satu ajaran sesat dan suaminya tak bagi dia puasa. Suami dia tak bagi dia semayang. Sebab suami dia terlibat dengan satu ajaran sesat. Nama ajaran tu tak silap saya, ajaran Abraham. Ajaran Abraham nama dia. Dan bukan sahaja setakat itu, dia pukul isteri dia. Dan bayangkan, dan setelah anak ada 4 orang, dan akhirnya suami ini kahwin dengan orang yang sama-sama mengikut ajaran sesat ni. Jadi dia dah ada 2 isteri, jadi dia minta cerai sebab tak tahan kena pukul, tak diberi nafkah, malahan dia terlibat dengan ajaran sesat. Bila terlibat dengan ajaran sesat, hukumnya adalah farak. Farak ni adalah mufarakah, macam kita semayang lah. Kita semayang kan, kita nampak imam tu lain macam bacaan tu, kita pun tak yakin dengan imam tu, kita boleh mufarakah. Macam tu lah, mufarakah dalam perkahwinan pun ada. Jadi, saya tanya suakak macam mana. Jadi pihak Jaiz pun tanya dia macam mana. Dia kata, saya maafkan suami saya atas apa dia buat dekat saya. Dia pukul saya tak nak ada apa-apa isu. Akhirat besok cukuplah saya maafkan dia. Cuma saya doakan mudah-mudahan dia kembalilah ke jalan Allah. Sebab itulah kita kena buang sifat dendam ni. Memang cakap memang senang lah. Tapi orang yang dah ada dalam tu, dia dah install dalam hati dia kemarahan, dendam pada orang, memang susah sikit. Dan dalam Islam, dendam boleh mewujudkan permusuhan dan perpecahan dan perselisihan di antara saudara dan juga perpecahan silaturahim. Memetik daripada hukum Islam, kalau kita tengok, Islam selalu menganjurkan agar setiap orang Islam berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah, yang mana dalam Quran ada disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itulah, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Makna kata, bila ada orang bergaduh pun, walaupun kita kenal dua-dua, tanggungjawab kita sebenarnya untuk damaikan. Carilah jalan, yang penting kita settlekan. Jangan ingat, tak apa, itu aku tak campur. Tak boleh sebenarnya. Sebab bila kita nampak kewajipan kita untuk mendamaikan. Saya dah tahu dah, satu soalan dah ada. Tengok muka Kak Kuna berkerut tu, dia dah tahu dah. Dia nak tanya apa kejap gitu. Jadi, hukum memaafkan seseorang ini pula, kalau tengok memaafkan sekaligus melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita. Itu memaafkan. Kita tak dikira memaafkan kalau mulut kita cakap maaf, tapi hati kita tak settle. Itu tidak dianggap memaafkan. Memaafkan ni mesti sekaligus kita melupakan kesalahan tu. Kita ingat, tapi kita tak anggap benda tu. Mungkin ingat lah, nak lupa memang susah lah. Mustahil lah. Macam Nabi tu. Bayangkan Wahsy ketika peperangan. Tu kan ingat tak bang? Kita pergi umrah bang. Yang peperangan dekat Jabal Uhud kan. Dia bukan hanya bunuh bapa saudara dia, Sayyidina Hamzah tu. Dia siap ambil hati tu macam ni lah, tunjuk lah. Bayangkan, tapi Nabi, bila Wahsy ni dah memeluk Islam, adalah mutawif umrah tu kata, Nabi, walaupun Nabi maafkan dia, Nabi tak boleh pandang muka dia. Itu cerita tu palsu sebenarnya. Tak betul. Sebenarnya Nabi boleh pandang dia, Nabi pandang dia sebagai orang yang baik. Sebab bila orang tu kembali kepada Islam, kepada fitrah, dia dah tak ada dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya bila kita pergi umrah tu, mula-mula tu ada satu ustaz tu cakap, saya dulu masuk mula, oh ya ke, Nabi tak boleh pandang muka dia. Kalau kita pun sama, tapi rupanya cerita tu tak betul. Nabi sangat memaafkan. Malahan ada satu kisah tu, ada seorang lelaki dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dia penggali kubur. Bila dia gali kubur, dia pernah sekali dia gali kubur seorang perempuan yang cantik, kemudian dia telanjangkan mayat tu. Lelaki yang penggali kubur telanjangkan mayat tu dan bersama dengan mayat tu. Bayangkan punya jahat yang benda yang dibuat ni.
Dan lepas tu dia pergi entah macam mana, lepas tu mayat ni bercakap, celakalah kau wahai penggali kubur. Apa yang kau buat dekat aku ni? Sungguhnya laknatlah kau ni oleh Allah Ta'ala. Masa tu dia terperanjat, dia terkejut. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata dia minta ampun. Dia kata dia nak minta ampun pada Allah. Dia dah buat salah besar. Dia kata macam tu. Sebab yang mayat tu marah tu sebab dia telanjangkan di depan Allah tu. Tu dia marah. Jadi bila Nabi cakap apa, dosa macam mana pun Allah akan ampunkan. Lepas tu dia cakap, apa dosa kau buat? Sudahnya dia cerita. Bila cerita, Nabi kata, pergilah kau. Dia kata. Masa tu, Nabi suruh dia pergi. Sebab Nabi terperanjat. Benda yang dia buat tu, benda yang tak masuk akal. Tapi, selepas pada tu, Jibril datang. Apa pandangan kau dari segi Allah ni? Kau rasa Allah akan ampunkan dosa ke tak? Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi, kalau Allah maha pengampun, maha penyayang, kenapa engkau pula jatuh hukum dekat orang tu seolah-olah ni? Kemudian, Nabi sampaikan maklumat tu kepada orang tu, sungguhnya Allah mengampunkan dosa dia. Itu sebabnya penting sebenarnya. Kalau Allah tu maha pengampun, maha penyayang, kenapa pula kita? Kan? Sebagai manusia biasa, memang kita susah nak melupakan kesalahan orang lain begitu saja. Namun demikian, perkara tersebut sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Sebolehnya kalau kita ingat pun, dalam bentuk kita dah tak marah lagi lah. Itu selemah-lemah iman kita lah. Kan ayat kita, aku memang boleh maafkan, tapi aku takkan lupa. Kan ayat biasa kita pakai kan? Jadi, tapi sekarang ni kita kena ambil, kalau boleh positifkan. Sebagai umat Islam, kita harus belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Barang siapa yang didatangi saudaranya hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataupun salah, apabila tidak melakukan hal tersebut, yang memaafkan, saya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Maknanya Nabi beritahu, kalau siapa yang ada orang datang minta maaf dengan dia, dan dia tolak permaafan orang tu, maka dia tidak akan merasa telaga Nabi ni dekat akhirat besok. Alhamdulillah. Maknanya kita kalau orang dah datang, bukan senang orang nak datang ni minta maaf dengan kita. Saya tahu dah ada satu soalan tanya, betul lah Ustaz dia datang jumpa kita tapi dia ada niat lain Ustaz. Dia bukan minta maaf aja, rupa-rupanya dia nak minta lagi, minta duit lah, minta itulah, minta benda lain. Contohlah kan. Jadi itu dia dengan Allah lah. Tapi apa pun, mana yang kita boleh buat, kita buat. Mana yang kita boleh maafkan, kita maafkan. Jadi jangan kita memanjang-manjangkan. Kan? Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap Muslim jika dia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. Hadis riwayat Ad-Dhahak daripada Ibnu Abbas. Daripada hadis ini menjelaskan secara tegas bahawa memberikan maaf kepada orang lain merupakan suatu kewajipan sebagaimana menjaga hati di dalam agama Islam. Jadi benda ni penting. Ya, benda ni penting. Jadi mana kata, kalau boleh bagi maaf, bagilah kemaafan. Benda ni dinyatakan di dalam surah An-Nur, ayat yang ke-22, Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan juga kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingat bahawa Allah mengampunimu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang? Maknanya kita kena ingat. Kalau kita tak nak maafkan orang, Allah maha pengampun. Macam kita selalu cakap, Nabi pun ampunkan umat. Ini kan pula kita kan. Tak, bukan Nabi. Allah tu maha mengampun. Kalau Allah boleh ampunkan dosa kita sebesar lautan pun Allah boleh ampunkan. Kenapa pula kita tak nak mengampunkan? Apakah kelebihan? Apakah keutamaan kita memaafkan seseorang? Pertama, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada pedagang yang biasa memberi hutang kepada orang. Ada kita cerita hutang, ingat tadi awal tadi Abang Samsul dah sebut pasal hutang. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya berada dalam kemudahan yang dipermudahkan, dia akan berkata kepada pembantunya, maafkan mereka hutang mereka, mungkin Allah akan mengampuni kami, Allah mengampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, waktu kita berniaga, ada orang berhutang dengan kita. Kita nampak dia susah sangat nak bayar. Ini memang susah nak buat. Memang susah nak buat. Tapi kita nampak dia susah nak bayar. Tapi kita nak usaha nak tolong. Tak apalah. Setakat 200-300 tu kita bagilah. Kita bagilah. Lepaskanlah kan. Kalau setakat hutang baju 2-3 pasang tu. Okey aje lah. Walaupun design tu Abang Din buat susah sangat kan. Contohlah kan. Contoh. Kan. Abang Din tak pernah pun kira kat saya. Tapi saya contohlah. Saya beritahu.
Kan? Kan? Jadi makna kata dalam keadaan itu itulah dia. Maknanya kita kena apa hal pula ni, ada ulat apa pula kat kaki aku ni. Okey. Kejap. Okey, jadi mana yang kita boleh maafkan, kita maafkan. Mana kita boleh selesaikan, kita boleh bagi pengecualian, bagi tak apalah, biarlah. Kan? Orang ni pinjam kat kita tak boleh bayar pun. Tapi kalau kita nak pun kita boleh cakap macam ni, bersyarat. Macam ni lah. Kalau kau tak boleh bayar, aku halalkan. Tapi kalau kau boleh bayar, kau bayarlah. Macam tu. Kan? Boleh juga kita buat macam tu. Dan ketika kita memiliki sifat pemaaf, sehingga dapat memaafkan orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan mencintai dan mengasihi orang tersebut. Keduanya, kelebihan yang kita akan dapat adalah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di syurga akan mengampuni kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang di bumi kat dunia ni, kita kesian kat dia, kita maafkan dia. Sebab orang yang minta maaf ni, kalau kita maafkan dia, dia akan rasa lapang sangat. Macam kita lah rasa buat salah dengan orang. Minta maaf sangat lah. Minta maaf lah Ustaz. Dah 2 tahun dah baju tu. Contoh lah kan. Berya-ya cakap kat saya kan. Saya pun cakap, Allahuakbar. Tak ada apalah bang. Saya okey je. Saya kata kan. Jadi maknanya dia akan rasa lapang sangat. Walaupun baju tu dah tak muat kan. Sebab dah bertukar saiz. Jadi makna kata, kita akan mudah kan. Kita mudahkan urusan orang sebenarnya. Dengan memaafkan orang lain, seorang Muslim akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Kerana Allah jauh lebih besar dan lebih bermurah hati daripada umatnya. Ketiganya, jiwa kita akan rasa tenang. Ketika seseorang memendam dendam, bahkan hingga bertahun-tahun, kerana belum dapat memaafkan kesalahan orang lain, akan memakan diri seseorang itu di dalam hatinya, malah akan selalu gelisah kerana dipenuhi dengan dendam. Maka dari itu, dengan memaafkan kesalahan orang lain, akan dapat membuat jiwa dan hati kita menjadi lebih tenang. Keempat, orang yang memaafkan akan ditinggikan darjatnya oleh Allah. Seorang Muslim yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam apapun terhadap setiap Muslim, atau iri hati, dengki kepada sesiapa pun atas kurniaan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, maka ditinggikanlah darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, orang yang memaafkan ni, dia sebenarnya lebih mengharapkan redha Allah daripada perkara lain. Seorang Muslim yang dapat memaafkan orang lain boleh jadi kerana seseorang itu lebih mengharapkan redha Allah dari memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Mereka sedar bahawa menyimpan dendam akan menimbulkan dosa. Perkara ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maaf. Jadi, besarnya ganjaran Allah Ta'ala nak bagi. Kemudian menggambarkan akhlak dan juga kualiti diri kita. Kualiti diri seorang Islam ini yang pemaaf pasti akan lebih baik, lebih hebat daripada orang yang suka memendam dendam, dengki dan iri hati kepada orang lain. Janganlah kita tengok, kan contohnya lah sesama anak seni. Wah, apa hal? Asyik-asyik muka dia je drama ni. Tak ada ke muka lain. Jangan kita marah. Sebab tu rezeki dia. Jangan pula, kenapalah asyik aku je watak-watak pembantu, dia ni watak utama manjang. Contohlah kan. Mungkin macam tu. Kalau penyanyi tu, macam dia seorang je, suara sedap. Tak. Tapi kita memandang, semua orang Allah Ta'ala dah tentukan rezekinya. Cuba kalau kita, Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, bagi kita satu job, kan. Berturut-turut setiap minggu, syuting, buat tentang makanan, tentang tempat sampaikan program Astro kan, program Astro sampai pergi ke Kuala Selangor, pergi ke Ijuk kan, contohlah kan, contoh. Jadi dia pergi ke sana, dia buat rakaman tu, wah, kata Abang Samsul Rawal dengan P. Rahmat masa tu pergi. Saya ingat lagi masa tu kan, dia ajak saya tapi saya tak dapat masa tu, gambar kan. Jadi mana kata dia tetap ingat saya ingat dia ingat saya. Dia tak ada pula ada orang cakap, alah dia seorang aja nak job, tak ada. Saya mendengar lapang hati kita. Sebenarnya kadang-kadang ada orang, dia marah bila orang tawarkan satu kerja dekat orang lain. Dia tawar, dia marah. Sedangkan hakikat dia sendiri tak boleh nak kejar job tu. Sebab apa dia tak boleh buat pun. Kadang kita tak boleh nak buat semua, tapi kenapa kita marah orang lain buat? Itu masalah dia. Kadang-kadang punya dahsyat syaitan ni, dia punya mainan dekat hati kita.
Kadang-kadang tu dia kata, kenapa dia? Aku tak kisah, aku tak pergi pun tak apa, tapi kenapa bagi dekat dia? La ilaha illallah. Itu semua tu kadang-kadang kita terlupa tau. Ada satu kuasa yang lagi besar. Allah Ta'ala maha menentukan segala-galanya. Ya? Jadi jangan kita pendam dendam, jangan kita dengki, jangan kita iri hati kepada orang lain. Kemudian menambahkan kemuliaan kita di hadapan Allah SWT. Ketika seseorang memaafkan dan mengalah, maka secara lahirnya menunjukkan bahawa orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan. Nampak macam tu. Akan tetapi, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memaafkan atau mengalah, sebenarnya dia lebih kuat. Sebab apa? Dia ditambahkan kemuliaannya. Kalau kita ingatlah, ingat tak mak ayah kita dulu-dululah, zaman dulu-dulu ya Bang Dan Wahab. Kalau kita tengok, kalau ayah kita tu kena buat dengan pak saudara yang lain tu macam-macam kan. Ayah kenapa ayah diam aja? Ayah balaslah balik. Ayah ni lembut sangat. Kadang kita cakap kan. Ayah kita kata apa? Biarlah. Bukan orang lain pun. Darah daging kita. Kadang orang tu dulu macam tu. Bukan jadi apa pun. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Maknanya, orang dulu-dulu, mula masa kita muda, kita tak faham. Tapi bila kita dah meningkat dewasa pun kita faham. Kenapa ayah kita jadi macam tu? Sebab kita pun akhirnya macam tu. Kita pun fikir macam tu adik-beradik kita. Anak-anak kita mungkin tak puas hati. Abah ni biar sangat, lembut sangat. Baru kita tahu. Sebab kita dengan adik-beradik kita membesar macam mana bersama. Macam mana kita susah sama-sama dulu. Jadi setakat tu memang kita dah biasa. Bukannya satu kali dulu. Macam saya lah sebagai abang Long. Memang daripada dulu ni kan. Pada dulu adik-adik saya ni kadang, alah kenapa lah adik-adik aku ni. Ada je pun dia tak puas hati daripada kecil kan. Tapi akhirnya kita ni adik-beradik. Kita ni darah daging. Jadi dah nasib kau nak sangat kan. Akhirnya kau title kau Abang Long. Bila jadi Abang Long kau kena sabarlah dengan panggil adik-adik. Macam tu lah. Kena perangai, kena sabarlah dengan apa. Sebab kita ni bawa nama keluarga. So kalau kita yang tak damaikan adik-beradik kita, tak coolkan semua saudara mara kita. So itulah beratnya peranan Abang Sulong ni. Kadang-kadang kan. So kita kena faham lah. Kemudian ketika seseorang itu memaafkan, macam saya kata tadi, tidaklah sebenarnya kita menjadi lemah, tapi sebenarnya kita kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malahan ditambah kemuliaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah SWT akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang akan merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, maaf dan memaafkan ini akan membuatkan pemikiran dan tubuh kita menjadi lebih sihat. Macam mana pula? Macam mana pula tu? Tadi kan Kak Nora tadi cakap, tahulah saya memang dalam tempoh tu saya down. Kan? Kena check balik hati kita. Bukan kata Kak Nora, semua orang kena check hati. Kenapa kadang-kadang kita jadi down? Kenapa kadang kita kadang cepat marah? Kenapa kadang-kadang kita rasa ada je benda tak puas hati? Ketidakmampuan seseorang untuk memaafkan, ketidakmampuan kita untuk release something yang ada dalam hati kita, kadang-kadang akan mempengaruhi secara spiritual dan secara psikologinya. Dan begitu juga perkara tersebut memiliki kesan yang buruk terhadap kesihatan seseorang yang menyimpan dendam. Saya tak cakap Kak Nora dia simpan dendam, tak. Maksud saya tadi, dia rasa macam down, dia rasa macam ada benda tak syok kan. Tapi kalau orang lain menyimpan dendam, lagi teruk daripada Kak Nora rasa sebenarnya. Kan? Jadi nasib baiklah ada suami yang penyayang, fahami, kan? Macam tu. Macam tu kat dakwah. Kan? Jadi jangan terbawa-bawa sangat bang. Ni contoh. Contoh. Jadi dia kata bila ada yang support macam kita, ada halaqah anak seni ni, kita ada kawan-kawan yang saling support. Saya harap, saya berdoa, satu hari nanti diangkat COVID ini, mudah-mudahan kita dapat realisasikan hasrat untuk halaqah anak seni ni. Kita duduk setempat, dekat satu tempat untuk teruskan kuliah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Kan? Dan ada satu kajian menunjukkan bahawa orang-orang yang berfokus, asyik-asyik memikirkan dendam dia, tak puas hati dengan orang, akan meningkatkan tekanan darah dan denyut jantungnya, serta ketegangan otot dan perasaan yang semakin kurang terkawal. Sekali lagi, maaf dan memaafkan, ayat itu adalah ringkas dan padat, namun sudah cukup untuk mencengkam sanubari bagi sesiapa yang menghayati balasan kata-kata pemberian maaf ini. Maknanya maksudnya, kalau kita tengok pada kata-kata maaf tu, alamak, senang betul dia suruh aku minta maaf. Susah sebenarnya. Suruh senang, tapi orang yang nak buat tu bukan senang. Kan? Dan begitu juga ayat tersebut yang terdetik dalam hati, pastinya golongan berkenaan terlupa bahawa
tidak ada manusia ni, kita kena fikir, tak ada manusia yang tak buat salah. Kita pun buat salah. Sudah tentu ada kesilapan dan kekhilafan di mana-mana. Dan memang betul, bukan mudah sebenarnya untuk memaafkan seseorang. Tidak semudah untuk mengungkapkannya pada bibir kita, namun perlu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ketahuilah bahawa apabila memaafkan orang lain, dia bukan saja membuatkan hati si pesalah tadi berasa tenang, tapi Allah akan menurunkan ketenangan itu kepada kita sebagai orang yang memaafkan. Bahkan Allah juga begitu memuliakan mereka memaafkan orang lain. Maka kalau kita belajar memaafkan, sifat ini adalah sifat yang sangat mulia di sisi Allah. Memaafkan kesalahan orang lain adalah sangat dituntut di dalam agama kita. Islam sendiri, maksud salama ni, Islam kataan salama ni berasal kataan selamat, sejahtera, damai. Jadi, saya nak mengajak kita semua mengingati kembali kisah Nabi Yusuf AS, yang mana baginda telah dibuang ke dalam sebuah telaga buta ketika masih kecil. Perbuatan ini dilakukan oleh adik-beradiknya sendiri akibat rasa cemburu mereka terhadap baginda Nabi Yusuf AS. Apabila Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, baginda AS tidak berdendam. Malahan baginda memaafkan adik-beradiknya. Jadi, memang benar. Memaafkan kesalahan orang lain merupakan sifat yang mulia. Dalam Quran pun disebut banyak kali supaya kita memaafkan orang lain. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 199, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta janganlah mempedulikan orang-orang yang jahil. Dalam pada itu, agak mustahil untuk kita melupakan satu perkara, apatah lagi perkara itu sangat pahit untuk dikenal. Itu memang dah fitrah manusia. Tapi ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Ia adalah kerja Allah SWT. Allah tidak suruh kita melupakan, tetapi Allah suruh kita memaafkan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun masih ingat apa yang Abu Jahal dan musuh-musuh Islam lain lakukan terhadap baginda. Bahkan apabila kita melupakannya, kita boleh terjebak kembali ke dalam lubang yang sama. Sifat Allah, sifat para anbiya adalah sifat memaafkan. Maka kita, kenapa pula kita tak nak ambil sifat yang baik ini? Kalau kita sentuh tentang kehebatan dan kemuliaan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah SWT sendiri mengampunkan kesalahan orang yang memaafkan orang lain. Semua sifat Allah kita boleh tiru, kecuali satu saja. Semua sifat Allah tu yang kita baca, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita baca Asmaul Husna sampai habis kan. Semua sifat-sifat Allah kita boleh ikut. Yang tak boleh satu je, iaitu kita tidak boleh membesar-besarkan diri kita. Itu tak boleh. Apabila melihatkan sifat Allah, Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, Al-Adlu adil, Al-Afun pemaaf, kita boleh lakukan. Ia merupakan satu perbuatan mulia. Apabila kita meniru sifat-sifat Allah, apabila kita memaafkan orang, Allah akan mengampunkan dosa kita, malah kita akan dekat dengan keampunan Allah. Tambahan pula, tidak akan hilang maruah, jadi hina atau jatuh harga diri seandainya memaafkan orang lain. Maka maafkanlah orang lain, jangan berdendam. Sifat memaafkan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Baginda telah memaafkan penduduk Mekah yang pernah menghalau baginda sebelum ini. Peristiwa ini menggambarkan bahawa dalam Islam, sifat memaafkan orang lain telah ditunjukkan oleh para anbiya yang terdahulu. Apabila para Nabi buat, itu adalah perintah Allah SWT. Betapa hebatnya ungkapan kemaafan itu, kerana Allah akan meninggikan darjat orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatan ini juga adalah sifat para Rasul, para Nabi, para wali Allah yang berjiwa hebat. Sabda Rasulullah SAW, harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan sebab kemaafan yang diberikan kepada orang lain, melainkan kemuliaan dan tiada merendah diri seorang itu, melainkan Allah akan mengangkatkan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mulia suka memaafkan orang lain. Yang suka memaafkan orang lain ni, dia bukan kaleng-kaleng. Dia bukan orang biasa-biasa. Sebab itulah andai kata ada orang berbuat salah dengan kita, dan dia tidak meminta maaf serta kita juga tidak memaafkannya, nanti di akhirat kelak, orang yang berbuat salah dengan kita akan mencari kita semula. Kemudian dia kena bayar segala kesalahannya kepada kita. Bayaran kesalahan itu adalah dengan pahala. Jika pahalanya habis, tapi dosanya ada lagi, maka akan diambil dosa daripada orang yang dia pernah berbuat salah dulu, lantas dimasukkan ke dalam akaun dia. Maka itulah orang yang sangat rugi. Begitu juga, macam yang saya sebutkan tadi,
memaafkan dan juga minta maaf ini adalah tanda orang bertakwa. Tuntutan memaafkan orang lain, ketahuilah bahawa memaafkan orang lain adalah tanda-tanda orang bertakwa seperti mana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Takwa itu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang yang beriman. Untuk memperolehi tahap takwa, perlu memaafkan kesalahan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, baginda menceritakan bahawa pada hari kiamat nanti, antara orang-orang yang diutamakan masuk syurga Allah tanpa dihisap atau diringankan hisap adalah orang-orang yang memaafkan orang lain atau redha dengan orang lain walaupun dia disakiti atau dizalimi individu berkenaan. Sekalipun individu berkenaan tidak menzalimi atau berbuat kesalahan dengan kita, bermohon maaflah kepada orang tersebut. Marilah kita petik kata-kata penuh keinsafan daripada Abdullah Ibn Abbas bahawa kamu akan berjaya di atas titian sirat jika Allah memaafkan kita. Allah mengampunkan hamba-Nya kerana kesalahan kita kepada manusia lain telah pun dimaafkan. Syarat taubat ada 4. Menyesal dengan kesalahan, berazam tidak mengakukan kesilapan tersebut, terus membuat kebaikan, dan jika melibatkan kesalahan pada manusia, mohon maaflah kepada orang berkenaan. Andai kata kita tidak memaafkan orang lain, kita akan menyebabkan orang itu tersangkut di atas titian sirat. Contohnya, kalau seorang anak tidak redha kepada ayahnya, kena gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai bapa, seperti tak mengajar anaknya solat dan lain-lain, ayah berkenaan juga tidak dapat melepasi titian sirat berkenaan selagi tidak mendapat kemaafan anaknya. Jadi perlunya mak ayah untuk memohon kemaafan daripada anak masing-masing sebenarnya. Meskipun individu yang dianiayai tersamsul pula. Kena nanya lah. Kalau kita dianiaya, berhak kita mendoakan. Kita berhak mendoakan yang tak elok pada orang lain. Tetapi daripada kita doa yang tak elok, baiklah kita maafkan orang berkenaan. Contohilah sikap pemaaf baginda Rasulullah SAW. Tak kira baginda dibaling dengan batu hingga berdarah ketika di Taif. Walaupun baginda ditawarkan oleh Jibril untuk membalas perbuatan penduduk Taif itu, namun baginda menolaknya, malahan baginda memaafkan semua orang yang baling batu pada dia. Dunia kita pada hari ini sangat menuntut orang yang boleh memaafkan kesalahan orang lain. Botol ansur, berlapang dada dengan kelemahan orang, itu antara kesempurnaan apabila kita bahagia. Mudah-mudahan dengan sebab kita memaafkan orang, akan menyebabkan orang memaafkan kita. Mohonlah kepada Allah untuk bukakan pintu hati orang lain untuk memaafkan kita. Seandainya permohonan maaf yang dipinta daripada seseorang itu tidak diterima, kita disarankan untuk meminta pertolongan orang tengah dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut macam saya sebut di awal tadi. Sebolehnya individu tersebut mestilah dalam kalangan orang yang disegani untuk menasihati mereka yang enggan memaafkan kesalahan kita sebelum ini. Cari orang yang boleh rundingkan. Dan orang tengah berkenaan hendaklah mengingatkan tentang ganjaran pahala lumayan bagi siapa yang memaafkan kesalahan orangnya, malahan kesalahannya sendiri akan diampunkan oleh Allah SWT kerana kesudiannya memaafkan orang. Mahal meminta maaf ini terpulanglah kepada seseorang untuk memilih cara permohonan maaf menurut situasi difikirkan terbaik. Contohnya dengan sering menyampaikan salam. Selamat hari lahir dekat grup WhatsApp. Kan kita mungkin ada masalah kan, selamat hari lahir, semua panjang umur. Dia ucap hari jadilah kat aku, apa hal? Kan kadang-kadang orang tu terasa kan. Jadi bagi hadiah ke kan, belanja makan ke kan, belanja makan dekat Rembau kan, Rembau makan mamai kan, macam tu. Bergambar dekat signboard macam tak nak jumpa signboard kalau pilah pula kan, contohlah macam tu kan. Contoh kan. Jadi mak dia kata, jadi ambil gambar, jadi maknanya kita maafkanlah kan. Makna kata dah lauk sedap kan. Dan memang daging salai kat KL tak ada. Semua memang ada kat Negeri Sembilan aja. Betul lah tu. Kan? Macam rendang Kak Nadia itulah, alhamdulillah sampai sedap, terbaik. Alhamdulillah saya tak komplain lagi. Tengok saya tak komplain. Tak ada komplain, okey, memang sedap. Terbaik. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya boleh sebelum saya Boleh. terlupa. Okey, kalau macam kalau pembunuh. Kalau dia macam dengan sengajanya membunuh. So macam mana kita nak maafkan dia? Boleh ke kita maafkan dia? Sedangkan kita tahu dia sengaja bunuh. Bunuh pula mungkin dia bunuh keluarga. Pandang dia, aku maafkan kau. Macam itulah cara dia. Kalau tanya bagaimana lah, macam tu cara dia. Tapi saya tertengok, tak tahu Abang Samsul perasan tak Abang Samsul? Ada dalam TikTok ke dalam IG orang share baru-baru ni, yang kes tembakan dekat New Zealand ke kat mana? Dia tembak anak dia mati tu. Kemudian dia maafkan pembunuh tu depan mata tu.
Aku maafkan. Saya maafkan awak sebab bunuh anak saya. Walaupun anak saya mati, saya yakin dia ada kat tempat yang baik. Kemudian, lelaki ni menangis. Yang membunuh ni menangis. Dia kata, memang aku tak patut buat. Apa pun yang aku cakap, takkan dapat mengurangkan kesalahan aku. Dia kata, aku sangat terima kasih di atas permohonan maaf. Lepas tu dia peluk dengan tu. Dia minta izin dengan hakim nak peluk ayah dia tu. Memang siapa tengok memang nangis lah. Tu saya kata. Itu saya kata perbuatan tu susah kan. Saya ada cerita yang kawan saya, yang sahabat yang anak dia kena bunuh tu. Anak yang kawan saya yang kena bunuh tu, yang mak dia dekat kubur. Bukan kata tunggu lepas 2-3 bulan. Hari ni bawa jenazah balik, kebumikan esok tu dekat kubur. Dia cakap dengan mak saya, Ida dah mak, nama dia Ida, mak Cik Ida ni, Alhamdulillah dia sihat lagi sekarang ni. Cik Ida ni kata, nah, dia cakap dengan mak saya, nah aku maafkan dah orang yang buat anak aku ni, dia kata. Bayangkan, dia tak tunggu 2-3 bulan nak tunggu reda dulu. Esok waktu perkebumian, dah lah dia itulah satu-satu anak lelaki dia. Maknanya kata Kak N, benda ni boleh dibuat, tetapi bergantung kepada tahap kita reda tu. Memang ada orang, tak dinafikan, ada orang lepas 3 bulan, 3 tahun, ada lepas 30 tahun pun ada. Dah lah, aku pun tak fikir dah, aku maafkan je lah. Dia pun tak nak besok. Sebab, ingat tak tadi, yang saya kongsikan kisah tadi, diriwayatkan bagaimana orang yang tak sempat minta maaf, dan orang tu tak memaafkan, maka kedua-duanya akan tersangkut dekat titian sirat dan nanti. Sebab masing-masing akan tuntut menuntut. Masa tu tak ada dah. Tak apalah, sikit itu. Tak ada. Sebab masa tu, semua orang akan pentingkan diri sendiri. Kalau ketika di padang mahsyar besok kita nampak, saya nampak Kak N, saya lari, Kak N nampak saya pun lari. Masa tu Abang Din Wahab nampak saya pun lari, saya nampak Abang Din pun lari. Masa tu semua telanjang bulat. Akhirat ni telanjang bulat, tanpa seurat benang, tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Faham tak maksud dia? Maknanya masa dekat akhirat tu makna, memang kita dah tak peduli dah, memang takut dah masa tu. Ada yang berjalan dengan muka. Yang paling teruk tu berjalan dengan muka. Bayangkan, kita berjalan kaki ayam pun sakit. Bayangkan belajar berjalan dengan muka. Betapa hinanya kedudukan masa tu. Dan masa tu, semua orang nak tuntut hak. Apa hal kau bergambar dekat signboard pilah tu, aku tak ada. Contohlah kan. Kita nampak macam tu kan. Kenapa? Wah, tak boleh jadi ni. Kan? Aku Negeri 9 ke kau Negeri 9. Orang Negeri 9 pun tak pernah ambil gambar kat signboard tu. Terperanjat signboard tu. Kalau signboard tu boleh bercakap, aku pun tak pernah ambil gambar dengan aku. Kenapa kau ambil? Cukuplah kau ambil gambar signboard. Tak payahlah kau bergambar dengan signboard tu. Ni contohlah, contoh. Jadi, Pak dia kata, yang paling penting kan, dia bergantung kepada setiap orang. Jadi untuk membuat permohonan maaf, dianjurkan kita pilih keadaan dan waktu yang sesuai serta munasabah. Contohnya mungkin hari raya, mungkin hari lahir dan sebagainya. Tapi seandainya kalau kita dah berusaha sebaik mungkin untuk memohon maaf tapi tidak berhasil memohon kemaafan daripada orang tertentu, maka berdoalah kepada Allah, memohon agar dibukakan pintu hatinya. Ada juga orang sebut, contohlah kita nak minta maaf dengan orang tu. Kita nak minta maaf dengan orang tu, tapi tiba-tiba kita dapat tahu orang tu dah mati. Orang tu dah meninggal. Kan? Orang tu dah meninggal. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita berbakti, bersedekah, jangan lupa niatkan untuk arwah ni. Itu cara kita. Kita tak sempat minta maaf dengan dia. Kita pergi kubur dia, ziarah kubur dia, aku minta ampun, minta, ya Allah, ampunilah dosa aku, aku dah berdosa dengan dia. Kita buatlah sebaik mungkin, banyak pun kita sedekah tu niatkan untuk arwah juga. Jadi, kita buatlah apa yang kita boleh buat. Bulan mengambang, bintang berkelipan, pungguk menangis, rindukan teman. Andai menyinggung, tersilap keperlakuan, maaf ku pohon dari mutuan. Setandan pisang kek dalam poti, hilang losap di bawah poi. Sungguh menyesal rasa di hati, mudah-mudahan tak berulang lagi. Kau jual kek dusun sepanjang hari, sampai kau galap terlupa makan. Mari menyusun 10 jari, segala salah silap harap maafkan. Dalam kolam banyak ikan, ditabur makan setiap hari. Tak banyak bona pun yang boleh kita lakukan. Hanya maaf tang lubuk hati. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja. Jadi, saya serahkan kepada Abang Samsul Ghawar kembali untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT, penerangan yang cukup jelas daripada Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat. Dan saya juga ada, betul lah Pak kata Ustaz Samsul Debat tadi tentang persoalan yang Nazia Mustafar soal tadi. Saya pernah berkongsi ataupun saya pernah bawa jemaah pergi menunaikan umrah dan kami bermalam di Jeddah.
Di Jeddah ada satu tempat dipanggil satu masjid itu Masjid Qisas. Nama masjid itu adalah Masjid Qisas. Di mana Masjid Qisas itu dijalankan hukuman Ada kawih. Hukuman ni kawih. Tu salah tu. maka mereka akan mendapat balasan bunuh juga, pancung. Mencuri akan dipotong tangan. Dan di sana ada mutawif berkongsi dengan saya tentang bagaimana seorang yang menjalani hukuman pancung tetapi bukan diterus pancung. Masih lagi bertanya kepada sahabat ataupun kepada ahli keluarga, adakah sahabat ahli keluarga itu ingin memberi kemaafan? Ini tukang pancung tu dah pergi dah. Dia bertanya sekurang-kurangnya 3 kali untuk memberi peluang kepada yang si fulan ataupun mereka yang dihukum ini untuk lepas bebas. Pertama kali ditanya, adakah siapa-siapa ataupun ahli keluarga yang ingin memaafkan si fulan ini? Diam, tak ada orang tanya. So dia akan pergi berjalan lagi, pegang dengan pedang dia, parang dia. Betul tidak ada siapa-siapa yang nak memaafkan si fulan ini. Dan kali ketiga, betul tidak ada siapa-siapa ahli keluarga ingin memaafkan si fulan ini. Dan kebiasaannya ada kelebihan kepada mereka yang begitu pemaaf, yang memaafkan si fulan ataupun yang membunuh ataupun yang dijatuhkan hukuman bunuh tadi. Jadi begitu juga ada satu cerita saya selalu kongsi juga tentang sahabat yang berada di Madinah. Dia bukan sahabat yang rapat dengan Nabi, tetapi beliau ada cuma seorang orang Badui, tetapi Nabi beritahu pada sahabat sebentar lagi akan masuk seorang yang akan menjadi ahli syurga. Dan kemudian sahabat pun tengok tu cuma seorang Badui biasa saja yang masuk daripada pintu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan sahabat heran, pasal apa boleh Nabi boleh cakap macam tu dekat sahabat dia kepada orang Badui itu, sedangkan dia bukan sahabat yang rapat dengan Nabi. Bukan yang orang kata Saidina Abu Bakar, bukan Saidina Omar, bukan Saidina Ali, bukan Saidina Osman. Beliau cuma orang Badui. Seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni tidur 3 malam dengan orang Badui ni, menyamar, pergi tidur dengan orang Badui ni, maksudnya tidur di rumah dia. Tengok Dia minta tumpang. Dia minta tumpang ke rumah dia. Minta tumpang. Tanya dengan sahabat tu, tengok tak ada apa. Malam solat malam pun tak ada. Sedekah pun tak ada. Rupa-rupanya sebelum tidur orang Badui ni mengamalkan satu amalan iaitu memaafkan orang lain. Salah satu. Ya, memaafkan orang lain. Maka rasanya tajuk ni cukup best, cukup baik untuk kita sebab kita ni yang usia-usia macam kita ni, tak tahulah, mungkin saya pun kadang-kadang dengan Liza Abdullah, dulu tengok Liza Abdullah geram sungguh. Tengok Liza Abdullah ni geram. Bang, jangan tenung lama-lama bang. Bukan, dia pasal bukan, kira maksudnya kira kita dia berlakon dulu kan dengan gedik dia. Tengok kalau kata saya kerja polis tahun 90 dulu, kalau tak letak gambar Liza Abdullah bawah katil tu bukan polis lah. Apa pula bawah katil pula letak bang? Orang letak kat dinding apa? Katil 2 tingkat. Okey. Saya duduk bawah. Saya letak bawah katil orang atas tu. Kan, letak. Masa tu dia kira dengan album dia macam kuna juga, ya Allah ya Rabbi, depa. Ya Allah, dulu. Dulu. Ya Allah ya Rabbi. Malam ni dia letak love bang. Macam tak kena love dengan telekung tu. Macam tak kena background love letak kat telekung ni memang dahsyat lah memang. Pada tadi dia panggil anak dia nak tukar background, tak boleh dah. Kuna ni dulu dia punya pipi dia punya naik merah dekat sini, ya Allah ya Rabbi. Kan? Betul bang. Tahun 90, 91, 92, 93 masa tu saya bertugas sebagai anggota polis. Kalau bukan arti hati kita ni letak duduk kat bawah ni, Allahu Akbar. Nak letak muka siapa? Kan? Tapi paling saya letak di situ antaranya orang kata terus terang lah. Kan? Liza Abdullah lah. Sebab Liza Abdullah ni dia memang dia kulit dia hitam manis, gedik-gedik dia memang orang kata. Tak, masa tu hitam tak? Masa tu hitam. Aduh. Okey, baik. Kita gurau-gurau, jangan simpan dalam hati. Baik, kita dah selesai rasanya apa yang dikongsikan oleh Ustaz Samsul Debat dapat memberi manfaat kepada kita. Baik, saya minta seperti mana awak. Dah tukar ni dah, background.
Dah kan? Hilang. Dia tinggal kipas je. Tinggal kipas. Love dah hilang. Love dah hilang. Okey, kali ni lah nak minta Ustaz Samsul Debat selaku orang baik-baik, orang yang bercampur dengan orang baik-baik. Mungkin seperti mana mukadimah tadi, kita nak minta Ustaz Samsul Debat doakan khusus kepada Ada kalau ada soalan dulu Kak ada Samsul. soalan. Lupa. Okey, ada soalan. Tengok muka, Kak Kuna muka dah tak puas hati dah. Ya, main dia kota tanya soalan tu wajib ke dia tu, jangan main. Okey, baik. Okey. Silap. Okey, baik, kita buka soalan, silakan. Assalamualaikum. Salam. Ada Abang Lias kita. Assalamualaikum. Silakan Abang. Allahu Akbar. Saya bukan nak cerita pasal apa, nak berkongsi pengalaman dua orang kawan saya di mana dia esok tu dia nak pergi. Dia buat bypass. Jadi dia tanya saya, Lias, kawan baik, kawan sekolah. Aku rasa macam gementak hati dia tu. Tak boleh nak buat apa. Buat apa aku patut buat. Esok pagi tu dia nak masuk bilik bedah pukul 8. Jadi malam ni saya call dia, saya cakap kat dia, senang je. Hang maafkan orang dan hang menghalalkan makan minum orang. InsyaAllah. Saya kata kat dia. Esok petang pukul 5 petang adik dia call. Dia dah pergi. Tapi masa pagi tu saya call dia. Pagi tu sebelum dia nak masuk bilik bedah saya call lagi. Pukul 7.45 saya call dia. Dia kata apa? Hati aku rasa tenang semalam, tidur tak pernah setenang-tenangnya. Nampak tak? Maksudnya, apabila kita memaafkan orang, kita nak jadi orang yang pemaaf ni naknya memang susah. Makan tahun sebenarnya. Tapi bila kita belajar, kita bertafsir Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran ni kita banyak belajar, orang kata menenangkan jiwa kita. Kita memaafkan siapa saja yang buat apa saja kat kita, kita maaf je lah. Jangan simpan di hati, jangan apa. Habis. Apa pun nak buat, kita kena ingat satu je. Allah ada. Dia balas ke dia tak balas tu bukan kerja kita. Kita jangan ambil kerja dia. Kerja kita memaafkan sebagai hamba. Allahu Akbar, aku hamba. Sami Allah mahamidah, aku hamba. Allahu Akbar, aku sujud apa semua, kita hamba. Jadi, itu pengalaman yang saya kongsi. Saya kadang saya duk cerita juga, kongsi dengan kawan-kawan saya. Dan seorang lagi pun benda yang sama. Tapi yang seorang lagi ni tak meninggal. Tapi dia memang dah, kalau ikutkan kata doktor, dia memang dah outstation lah. Memang dah meninggal. Tapi saya kata kat dia, hang tolong lah. Maafkanlah mana kita nak tahu kan. Saya kata, kadang orang buat salah dengan kita ataupun kita rasa berdendam. Maafkan je siapa-siapa tu. Halalkanlah makan minum. Sampai ke hari ni dia masih sihat. Tapi masa dia nak bypass orang lagi tu, orang kata dia 6 hari koma dekat hospital Seberang Jaya. Tapi alhamdulillah sampai hari ni dia hidup. Ya, dan yang seorang lagi dah kembali ke rahmatullah. Jadi pengalaman saya semua dua orang ni kawan baik saya, kawan sekelas saya, kawan satu sekolah. Duk cerita, saya call, saya sembang dengan apa, itulah saya bagi. Jadi kita nak jadikan apa orang kata, seorang yang pemaaf ni kadang-kadang makan masa. Kita nak maafkan orang. Tapi insyaAllah, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita minta Allah, tiap-tiap malam kita kena amalkan selama sekurang-kurangnya kita cuba buat dalam 40 hari. Sebelum nak tidur, maafkanlah orang dan halalkanlah makan minum. Nanti dia akan jadi satu macam kita makan nasi. Kita tak makan, kita rasa lapar. Jadi itulah yang saya amal selama 3-4 tahun ni, alhamdulillah. Jiwa saya kalau apa masalah pun kadang saya dengan job tak ada, dengan apa, tapi semua saya rasa tenang je. Nanti sekejap-kejap lagi Allah bagi rezeki ni, bagi macam-macam. Cubalah buat, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih, itu saja perkongsian saya. Itu dia, memaafkan seperti mana yang tadi kita kongsi, memang sukar, memang susah, tetapi kemanisannya akan datang kemudian. Ini macam ikhlas lah. Kan? Aku macam mana aku nak solat, aku macam mana aku nak sedekah, aku takut aku tak ikhlas. Nanti bagi RM10, alamak, pasal apa aku tak bagi RM5? Dia tak ikhlas. Jadi maksud di situ, kena sikit demi sedikit, insyaAllah kita akan dapat. Baik, Kuna dari tadi tu mungkin ada something wrong somewhere, Kuna. What is the question, please? Tak, malam ni kita bagilah peluang kat kawan-kawan yang lain.
Cuma satu je bila disebut soal Ha! Tengok. Ada kan? Kan cakap. Dalam dia bagi pula. Okay. cuma satu bila disebut soal keikhlasan tu, macam mana kita nak tahu kita ikhlas? Sedangkan kita tahu hati kita dah terluka kan? Macam mana kita nak tahu yang Allah tahu kita ikhlas? Itu soalan saya. Saya pun pening juga ni fikir. Maknanya kau tak ikhlas lah. Tak, kita nak tahu. Kita kan kalau kita buat sesuatu benda yang baik, yang ikhlas, Memanglah. the next day tu kita akan rasa lega, lapang. So macam mana kita nak tahu yang dengan lebih jelas? Sebab aku tahu aku tak Dia sebenarnya sakit hati orang. sebenarnya yang boleh jawab tu saya percayalah semua orang tahulah yang boleh jawab tu adalah hati kita sendiri. Kita sendiri yang lebih tahu. Sebenarnya kalau contohnya macam kita berbuat sesuatu kan, kita buat sesuatu, kita tolong orang. Nak tahu ikhlas ke tak ikhlas? Bila kita bagi tu kita tak kisah pun orang tak sebut, orang tak cakap terima kasih pun kita tak kisah. Sebab kita ikhlas bagi dan kita tak terfikir pun. Macam contoh lah macam Kak Liza tu kadang saya cakap dengan dia kan. Ada ke tak? Saya pun tak ingat lah. Dia di situ. Saya tak ingat lah. Macam tu lah kan. Malam ni tajuk dia semua fokus pada Kak Liza. Tadi Abang Samsul sebut Kak Liza. Contoh macam Kak Kuna kan. Macam mana start? Itu maknanya kalau kita dah tak fikirkan benda-benda yang kita pernah buat, kita tak nak orang kata mengungkit-ungkit, insya-Allah itu adalah juga satu bentuk menggambarkan keikhlasan. Dan satu lagi, kita tak rasa terbeban. Tapi kalau ada, betul lah jawab Kak N. Cuma Kak N tadi dia jawab dia tak ada tapis lah, dia terus je. Tu maknanya kau tak ikhlas lah tu. Dia terus macam tu je. Sebab Kak N ni dia jenis dia memang tak ada nak buka kulit pisang dia terus ambil isi je. Dia tekan tu keluar isi je. Dia macam tu je. Jadi makna kata, tapi Kak N tu kira ikhlas habis lah jawapan dia tu. Jadi kita sebenarnya tu lah sebenarnya memang bukan satu benda yang senang lah. Cuma mungkin saya macam mana saya pernah sebut minggu-minggu sebelum ni, yang paling mudah sekali, Nabi ajar apa? Itu kita kena ingat. Kalau kita start kan satu je, apa Nabi ajar kita? Nabi ajar, kalaulah ada benda-benda yang tak baik, saudara kita lakukan, bencikanlah perbuatannya itu. Tapi jangan bencikan orangnya. Itu Nabi ajar kita. Itu yang paling baik sekali kita boleh buat. Sebab saya cakap ni senang, tapi time saya tak puas hati dengan orang, sama juga. Saya tak puas hati dengan orang, apa sal dia macam tu? Wah, apa hal, kata kan? Cakap kan? Tiba-tiba pula wartawan tu tulis, bayangkan ada orang, dah keluar cerita dah. Tak. Dulu ada satu ustaz, saya tak nak sebut ustaz mana. Ustaz tu sikit-sikit charge tinggi bila ceramah. Ada satu ustaz ni, saya tak sebut nama lah. Sampaikan orang gelarkan dia Ustaz Sampul. Ustaz Sampul tau. Lepas tu orang yang tak tahu menahu langsung tulis Ustaz Sampul ni mesti Ustaz Samsul. Dah aku pula kata. Senang betul kata. Puncanya daripada ustaz lain tu. Faham tak? Jadi kita ni jadi sekarang ni kita nak buat apa, kita nak marah apa senang-senang habis cerita satu je lah. Orang ni kadang bercakap ni kita je yang perasan orang semua tengah mengata kita. Tapi ada orang buat tak tahu pun benda tu. Satu je dalam hidup kita ni fokus pada buat baik je. Ya, kalau fikir apa orang cakap sampai bila tak sudah. Dulu macam-macam kan. Saya call Abang Samsul, abang. Abang tahu tak ada orang dia cakap saya macam ni bang ni Abang Samsul. Entahlah bang, saya tak campur sangat benda ni bang. Saya pun tak tahu. Kalau abang tak cerita memang saya tak tahu. Okey. Saya pun cerita, oh ya ke, tak apa, sabarlah. Macam tu je Abang Samsul. Maknanya lagi mudah macam tu. Dia contoh macam ni lah. Kita dah biasa jalan dekat lorong belakang, dekat flat, dekat rumah Ilyas ni, lalu kan dah biasa lalu kat lorong belakang yang gelap tu. Selama ni lalu okey je. Sebab dia tak ambil tahu pun jalan tu. Aku tahu tu je jalan dia. Tiba-tiba Ilyas beritahu, kau belakang tu kau hati-hati. Ada penunggu tepi pagar tu. Dah ramai orang kena dah. Dah malam tu dah slow dah jalan. Semua pandang. Daripada tak tahu, bila tahu jadi lain kan. Itu sebab kadang-kadang. Itu sebabnya kadang kita yang paling senang sekali, sangka baik je lah. Sangka baik je lah dengan orang lain. Kan? Sangka baik orang lain, insya-Allah hidup kita akan tenang dan senang. Sebenarnya Kak Kuna ni dia memang kena bagi soalan sebab soalan dia memang unsangkerable. Dia memang tak disangka-sangka. Kan? Dia dulu jadi best student. Dia best student MRSM best dulu Kelantan. student, patutlah. MRSM Kubang Krian. Ya. Patutlah. Jadi bila Kak Kuna tanya ni, soalan tu sangat bermanfaat sebenarnya. Dan Walaupun perkongsian simple dia soalan. Walaupun betul, simple dia betul, kata. betul.
Macam tadi Abang Elias tadi kan. Abang Elias tadi tanya soalan tadi. Abang dia share dengan kita 2 kisah tu. Itu memang powerfulnya story. Yeah. Sebab orang contoh ada 2 contoh saya nak bawa. Tengok di luar negara, di US. Dia orang cara dia nak meredakan perasaan dia wujudkan taman tema. Dia naik roller coaster sebab dia tension dia akan pergi kat situ. Kita pula saja-saja buat taman tema. Kita. Di Jepun, dia buat pusat karaoke. Dia buat pusat karaoke itu untuk orang yang stres. Jadi bila orang pergi dekat, yang orang Jepun, bila dia stres balik kerja, dia akan pergi kat pusat karaoke, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Dia akan melalak, wah, sebab nak release tension dia. Tiba-tiba dekat Malaysia buat pertandingan karaoke. Bayangkan. Jadi sebenarnya kita dah terlupa. Maknanya Johan kebangsaan karaoke itu manusia paling tension dalam Malaysia sebenarnya. Kalau orang Jepun cakap, kesian dia, Johan dia jangan main-main. Johan dia. Tapi kita sebenarnya sebagai orang Islam, kita ada Allah, kita ada Rasul. Tapi memang betul, Saudara Ilyas tersebut, pada siapa yang tak pernah mengikuti kelas Al-Quran, yang tak pernah join tafsir Quran, kelas tafsir ni, dia akan rasa berbeza kehidupannya. Bila dia dah start join, bila dia start, sebenarnya kadang-kadang bila kita dah lama tak baca Quran, sekali baca kita akan dapat rasa, ya Allah, kadang-kadang ada yang menitis air mata mengaji. Sebab apa? Sebab itulah mukjizat Nabi kita, Rasulullah SAW. Yang mana kita kena ambil peduli lah. Ambil peduli. Sehari kita meninggalkan Quran, 10 hari Quran meninggalkan kita. 10 hari kita meninggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Jadi, jangan kita biarkan Quran meninggalkan kita. At least bacalah. Tak dapat, kau tak dapat lah kau nak baca 1 juzuk, bacalah solai. Kau tak dapat solai, bacalah satu ayat. Tak dapat 1 ayat, alif lam mim sadaqallah lazim. Tapi kalau macam tu lah kau baca, kau berhentilah jadi orang. Rondo kan? Apa ayat benar kan? Iya, betul. Orang tak, ada orang bagi alasan. Saya tak ngaji, Ustaz, segagap tu. Kau gagap, kau ngajilah cara gagap. Tak apa. Satu muka dia baca macam 1 juzuk. Kan? Selama-lama tapi alazi. Tapi dia usaha tu, Allah Ta'ala bagi pahala. Tak, ni cerita betul. Ni cerita betul. Kan? Ustaz, kalau yang senang, ya saya. Kalau yang senang, kalau yang Ngajilah senang, ngajilah cara dia. macam mana senang untuk mengaji, Ustaz? Tak, Allah Ta'ala mengetahui. Macam contoh ada orang yang memang dia dah lama kan, dia yang dia memang keturunan Jawa kan. Jadi bila dia mengaji tu, alhamdulillahi rabbil alamin, dia bacakan. Kita cakap ngah, dia kata. Ngah, dia kata. La ilaha illallah. Alhamdu, dia kata. Lillahi rabbil. Ngah, dia kata. Dia tu ngah juga. Alamin, ngalamin. Dia kata tak apa. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui kemampuan dia. Ada tu belum cerita yang buta. Allahu Akbar, saya tengok kari yang buta dia pakai braille. Allah, sedapnya suara dia. Tanya Abang Samsul lah bang. Suara dia sedap betul. Kita yang celik ni pun, yang mengaji dah sekian lama pun tak dapat nak baca sedap macam tu. Tapi masih belum terlambat. Jadi itulah dia. Macam mana pun terima kasihlah kepada yang mencadangkan tajuk ni power lah, tajuk memaafkan. Abang Elias kita dia ada kelas pun sanggup dia join juga tu. Sebab tajuk ni memang dia pun, dia cakap dengan saya pagi tadi, saya kena join dia tajuk tu. Memang power lah tajuk ni. Okey? Okey. Ustaz. Abang Din. Abang Din tanya-tanya. Okey, Abang Din. Macam kita kata tadi kan, kita ni memaafkan tapi kita tidak melupakan. Selalunya itulah. Tapi bagaimana pula kalau kita memaafkan orang tu? Kita ikhlas maafkan tapi kita menjarakkan. Betul. Tak apa. Sebenarnya kita menjarakkan ni sebab itulah caranya kita tak nak bergaduh dengan dia. Kita tak nak bermusuh dengan dia. Tak ada masalah.
Cuma kalau orang tu datang rumah kita, janganlah cakap, kau tolonglah jangan datang jumpa aku lagi. SOP. Dah sampai depan pagar rumah ni. Kau tak faham ke? Aku cakap jadi hal lain pula. Dia kalau dia datang sampai dia jumpa, maknanya kita tetap menerima ngaji. Tapi saja-saja cari memang kita tak akan buat lah. Kita akan mengelakkan, sebab untuk mengelakkan hati kita ni bersangka buruk dengan dia. Memang kita tak nak. Jadi tak ada masalah. Atau terjumpalah katakan, kita kalau dia memerlukan tangan, kita salam. Okeylah. Masa saya buat haji dulu Ustaz, masa di Padang Arafah, saya pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau dekatkanlah aku dengan orang-orang yang betul-betul ikhlas dengan aku dan jauhkan Kita lah ni balik kita ikhlas. Kita lah semua ni. orang yang tidak ikhlas. Kan? Alhamdulillah kita sampai sekarang ni saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat kan. Alhamdulillah, amin. Kalau pakai handphone dekat je jarak abang angkat kuna tu, saya pakai ni jarak ni dekat je. Tak jauh. Jangan risau, tak jauh insya-Allah. Apa ni Ustaz nak tanya? Hai. Soalan je. Hai. Ini penting ni. Boleh. Tak, Boleh. ini semua orang tak tahu. Sabar lu. Sabar. Angkat tangan kata nak bagi jawapan tadi. Okey silakan. Okey, silakan. Ni kita selalu cakap kalau kita buat baik, kita maafkan orang, Allah akan naikkan darjat kita. Saya nak tahulah, mungkin orang lain tahu, mungkin saya tak tahu. Darjat tu maknanya dari segi apa Ustaz? Darjat dari segi apa? Maknanya Aku jawab pun senang. Darjat tu darjah 1, darjah 2, darjah 3. Dah, selalu cakap darjat kita dinaikkan di sisi Diangkat. Ya. Diangkat. Betul. Okey, darjat tu maknanya macam mana? Dinaikkan macam mana? Adakah kita akan dijadikan orang yang lebih beriman ataupun kita lebih muhasabah diri bila kita buat baik? Allah buat buka, jadikan hati kita ni jadi orang yang lebih baik ke? Macam tu ke Ustaz? ni bila kita sebut darjat ni, sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui bagaimana. Sedangkan dalam satu keadaan, kalau saya pernah bawa, ingat tak masa saya bawa tajuk dulu yang takut kepada Allah, ingat tak first topik kita bawa dulu. Sabar tu ada 3. Sabar yang pertama, sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Allah akan berikan 300 darjat tingkatan pahala. 300 tingkatan darjat pahala, yang mana setiap satu darjat ketingginya darjat itu adalah antara langit sampailah ke bumi sampai ke langit. Bayangkan, itu satu darjat. Kalau 300 darjat pahala, lagi besar daripada itu. Jadi dalam hal tu memang tak dapat saya nak jawab darjat tu macam mana susah. Tetapi apa yang kita boleh katakan, di sisi Allah dah ada tempat dah kuna ni. Allah Ta'ala letak dia level dekat mana. Dia bukannya level biasa-biasa dah. Tapi janganlah kita hari-hari kita ukur lah. Alhamdulillah hari ni dah naik sikit dah darjat aku ni. Aku rasa tinggi dah. Oh ya Allah, cepat harap aku tinggi sikit lah daripada Nora Tamam tu. Contohlah dia siap ukur level orang lain. Tak boleh lah. Maknanya Allah jugalah yang Maha mengetahui. Tu yang kita kena. Ustaz, maknanya kita akan berlumba-lumba lah untuk kebaikan. Ya, dan sebenarnya memang ada pandangan ulama berpandangan ketertinggian darjat kita itu boleh terzahir dengan cara kita bertindak. Macam contoh kita pun cakap, kalau ikutkan aku dulu patutnya aku marah dah ni. Kenapa aku boleh sabar pula kali ni? Itu makna tanda-tanda Allah dah bagi dia tu. Kalau tidak dulu, anak kita pula tegur. Dia kata, Mama. Mama saja. Memang Mama ke? Mama lah. Umi. Mama ke? Umi, okey. Umi. Wah, Umi kan nampak cool Mu tak marah lagi dah macam dulu. Memeh pun. Contohlah kan. Memeh pun mamamu. Memeh pun Umi dah slow kan. Umi makan ubat abang aku Kak En. Kak En ni dah punya level ikhlas Kak En ni dia dah melampaui apa dah kan. Live ni bukan record dan live. Kak Liza silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ni terpanggil bila bercerita tentang darjat. Okey,
Saya pun ada kemusykilan tentang darjat itu sebab setiap kali kita solat kan Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini wafa'ni, termasuklah ada antara tu menaikkan darjat. Saya pula merasai, tak tahulah, mungkin pendapat saya tak sama, darjat ni bila kita rasa macam selama ni orang tak memandang tinggi pada kita, orang tak pernah hormatkan kita, bukankah itu juga di antara macam tiba-tiba aku rasa aku dihargai, orang suka dengan kita, macam kita pergi mana-mana orang, adakah itu juga Allah naikkan taraf kita? Sebab kadang-kadang kita rasa dulu diorang ni tak rasa macam I ni nothing lah, tapi sekarang baru dia. Adakah itu juga bentuk darjat, Ustaz? Betul. Sebenarnya tak dinafikan. Memang salah satu daripada tanda darjat kita di dunia ni, tapi kita jangan kena hati-hati lah. Tapi memang kebiasaannya dia orang mula senang pada dia, tapi kita kena faham juga itu juga merupakan satu ujian sebenarnya. Kadang tiba orang baik ni, tapi kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah. Kita sentiasa ingat, ya Allah, aku syukur sebab kau bagi peluang, orang ni suka kat aku, kau bagi peluang, orang mudah dengan aku, macam tu. Bukan. Tapi jangan pula kita, ramai pula orang suka kat aku sekarang ni. Bukan. Saya pun tak masukkan macam tu. Tapi saya rasa keadaan diri kita rasa macam something macam, aku rasa aku ni, memang kita tak nak ada sifat ujub tu, riak tu tak nak. InsyaAllah saya selalu pegang memang segala puji memang bagi Allah. Memang tak ada je kita nak terima, nak perasan ke tak. Tapi diri kita akan rasa macam tu, Ustaz. Bila kita berada di mana-mana kita rasa macam, ya Allah, macam kita tak sangka, macam agaknya betul kau ya Allah cakap ni. Kadang-kadang kita pun tak nak sentiasa bila kita ada sekeliling orang tak suka, macam aura negatif tu, aura negatif. So saya rasa macam kita boleh pergi dalam satu kelompok ni, kita rasa macam kita selesa. Orang kita rasa selama ni, bukanlah kita harapkan dia memandang tinggi pada kita, tak. Tapi keselesaan kita berada di mana-mana, buat kelompok ke apa, ke majlis ke ataupun apa saja, kita rasa macam kita orang nampak kita. Itu maksud saya. Okey, saya lebih nampak apa yang Kak Liza cakap ni, dia bukan kepada, dia mungkin ada sikit pasal darjat, tapi saya nampak dia lebih kepada keberkatan. Sebab salah satu tanda rezeki kita diberkati. Rezeki diberkati adalah kita disenangi oleh orang. Kita dipermudahkan urusan. Kemudian apa juga kita buat, itu dia lebih kepada keberkatan. Tapi keberkatan dinafikan ada kaitannya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita kena ingat pula ada satu lagi. Macam mana Nabi sebut, sangat suka orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Allah suka orang kaya bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Maknanya apa? Maknanya satu level Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada orang yang diuji kesusahan tu, rupa-rupanya dia lebih senang level dia tu dekat sisi Allah, rupanya. Berbanding kita kaya, memang kadang-kadang yang kaya pun susah nak sedekah, tapi kalau kaya tu boleh bagi, memang patut pun dia bagi. Sebab ada orang tu dia dah lah susah tapi nak bagi juga. Itu yang cerita Bill Gates dulu, bila dia susah, Bill Gates, bukan dari segi agama lah, tapi Bill Gates susah, dia nampak ada seorang tukang kasut, dia teringat dia pernah pinjam $4 daripada tukang kasut tu untuk masuk interview, dia nak makan, dia tak ada duit. Dan bila Bill Gates dah kaya, dia nak bagi 50,000 ke 100,000 dekat tukang kasut tu. Tukang kasut tu tak nak. Dia kata, kalau kau bagi 10 juta pun dekat aku, takkan sama nilai $4 yang aku bagi kau waktu kau susah. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu. Dia makna kata, nak beritahu level dia sampai bila pun dia tak boleh beat orang tu. Macam contoh, memang contoh saya nak masuk universiti dulu, ada pakcik saya yang seorang ni, dengan tahap dia susah, dia boleh hulur RM100 kat saya nak masuk universiti. Dia takkan sama, walaupun hari ni saya dah berjaya boleh bagi dia 1,000 pun sebulan, takkan sama dengan nilai 100 dia bagi waktu dia susah dulu. Itu yang maknanya, mana kalau kita nak ukur darjat ni, dia unik di sisi Allah ni, wallahu a'lam bishawab. Allah jugalah Maha mengetahui. Cuma petanda-petanda, simptom-simptom tu mungkin boleh nampak kat situ. Okey, sikit lagi. Lepas ni Lias. Okey. Allah, dia nak cakap. Dia nak cakap. Tak, cakap lu. Kak Liza cakap lu. Okey. Ini saya rasa semua kawan-kawan kita faham kot situasi. Dia Ustaz, ada dalam keadaan kita, tak kisahlah sama ada kita syuting ke, kita pergi majlis ke, kita pergi mana-mana pun,
ada satu keadaan di mana ada satu orang ni Ustaz, kadang-kadang kita rasa dia tak buat salah pun dengan kita Ustaz. Dia tak ada benda pun, tapi kita rasa kita tak berapa nak pergi dengan dia. Macam kau tak buat salah pun, tapi kau cakap ni macam benda tu saya takut Ustaz. Lepas tu kadang-kadang bila kita tanya kawan-kawan pun akan cakap lah dia ni adakah itu aura tu yang membuat ada orang yang macam sebenarnya ada juga orang yang dia buat salah tau, tapi kita rasa kita boleh selesa dengan dia, kita boleh terima dia. Tapi ada orang ni Hailah, kau ni buat apa benda kau rasa macam itu apa Ustaz? Macam kita itu apa? Itu yang Abang Din cakap tadi tu kan, tiba-tiba ada kopi lala pula situ. Dah. Okey. Tak, maksudnya tu yang Abang Din cakap tadi, yang macam satu sudut dia kata orang tu dia boleh maafkan, tapi kalau boleh dia harap dia janganlah bertembung dengan orang tu selalu sangat, sebab dia takut nanti dia jadi salah hati, dia tu tak elok dekat orang tu. Dia nak terus elok dengan orang tu je. Demi nak jaga orang baik. Bukan yalah. Saya punya maksudkan ni, ada orang, ada kadang-kadang kita engkau ni, kau rasa ada orang negatif ada kat engkau lah, better kau buat something. Kadang-kadang bukan kita saja. Dia ni kadang-kadang dia masuk je kan, alamak dia je tu. Membuat kita rasa macam, kau rasa tak? Aku pun rasa. Benda tu Ustaz, ada apa orang tu? Tapi kalau saya lah jadi Kak Liza, mungkin saya takkan guna pendekatan macam tu lah cakap dekat dia. Saya tak cakap direct kat dia. Maksud saya tu, bila sekeliling kita, contoh kita ada 4 orang, tiba-tiba dia datang. Kita rasa macam kita jadi kesian Ustaz. Sebenarnya dia tak buat salah pun. Dia tak ada cakap benda tak elok pun. Tapi dia macam, alamak, kita. Bukan kita, mana everyone akan rasa, kau rasa tak? Kenapa? Kita pun rasa benda tu. Itu apa Ustaz? Itu, adakah orang kata aura yang ada dekat diri dia tu? Itu apa? Mungkin dia jugalah, sebab saya ni tak ada lagi ilmu kasyaf yang sampai nampak dia punya aura tu kan. Ya Allah, ramai betul setan keliling kau ni, contohlah kan. Apa hal kau ni kan? Kau pergi, tapi fahamlah maksud Kak Liza tu, sebab saya pun pernah ada kawan-kawan yang macam tu. Kau ni ada something ni, tapi kalau ada orang yang ada yang kuat agama ni, yang beliau lebih pandai daripada saya ni, kadang-kadang dia terus panggil kawan tu je. Kau dengar cakap aku, kalau kau sayang kat sahabat kau amalkan benda-benda ni. Dia tu bagi je. Memang betul lah. Tapi saya akan cakap. Boleh saya mencelah sekejap. Sebab tak, bang. Sebelum Abang Samsul, tak, memang Kak Liza dia macam tu. Kita akan jawab, dia akan auto ke soalan dia. Kita cakap dia akan auto ke soalan dia. Dia akan jadi 4-5 kali. Okey, bukan. Maksudnya kadang-kadang. Tak, ni serius. Faham. Kejap, kadang-kadang kita pula terpaksa tarik dia ke tepi, kita akan cakap dengan dia. Kita rasa macam, kadang-kadang bila orang ramai tak suka, kita tidak sama tak suka dia, tak Ustaz? Betul. Cuba tak suka dia. Tapi saya akan panggil dia, saya tengok dia macam kawan-kawan, kau jangan lajak dia. Contoh, kau jangan lajak dia lagi, aku tak suka lah dia, contoh. Faham. Jadi kita macam kita tak ada masalah dengan dia. Kita tak ada masalah dengan dia kan. Okey, jadi faham. Kita akan cakap, kata akak tak tahu lah, dia akan ada something yang kat engkau. Akak okey, tapi kawan akak tak boleh suka, tak boleh kau ada lah. Itu maksud dia. Saya tidak kata saya pun sama. Saya ni pula kalau orang tak suka sama, takkan kita pun sama tak suka dia. Tak, saya tak cakap macam tu. Saya nak kata jenis wujudnya manusia macam, padahal dia tak buat salah pun Ustaz. Maksud saya macam tu. Bila dia cakap ni kan, kau ni semua tak kena. Sebenarnya tak, tapi mungkin sebenarnya kita tu sebabnya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah Taala tahu itu sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya. Maknanya kita ni manusia ni terbatas. Kita nampak kau tak ada masalah dengan aku. Kau tapi orang lain ramai tak suka kau ni, aku pun kesian dengan kau. Aku nak tolong kau macam mana? Tapi tahu Kak Liza dia akan keluar lagi tu benda peruraian dia, tapi makna kata dalam perkara ni sebenarnya mungkin ada something kita kena nasihatkan dia, mungkin ada benda yang tak settle, sama ada tak tahu dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan Rasul, mungkin lagi sunnah tak pernah hidupkan, mungkin dia dengan mak ayah dia, mungkin sebab kadang-kadang dengan mak ayah pun boleh menyebabkan kawan ada masalah tanpa kita sedar. Kemudian mungkin dia dengan adik-beradik, dengan keluarga dia, ataupun dia pernah memutuskan silaturahim. Sebab orang yang pernah memutuskan silaturahim ni, amalan kebaikan dia tergantung, doa dia susah nak dimakbul oleh Allah Taala. Jadi makna kata dalam hal itu kita kena sambil kita nasihatkan orang,
kita akan cakap, aku pun nasihatkan diri aku juga. Muhasabah di sini. Abang Samsul, silakan tambah Abang Samsul. I baru nak cakap pasal doa tadi. Bukan Okey. ambil kita Masa begitu mencemburi kita sebenarnya. Dah pukul 10.30 malam. Saya Oh, minta dah maaf malam. banyak-banyak sebab nanti kita tak baca lagi. InsyaAllah saya akan ambil nanti soalan daripada Abang Lias, daripada Kak Liza, daripada Datuk mungkin. Dan kalau boleh nanti kita masuk awal sikit lagi minggu depan. Kita panjangkan sebab saya pula ada lain program pukul 10.30 ni. Jadi banyak job Alhamdulillah, moga Allah kira sebagai amal jariah kita insya-Allah. Amin ya rabbal Datuk alamin. Zila tu pahal, kipas dah tak nampak ke apa? Terima kasih Ustaz untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jadi Terima kasih Abang Din dengan Nora promotekan kopi Lala sebentar Masya-Allah. tadi. Allah. Terima kasih, Baik. sangat-sangat ilmu yang bermanfaat malam ni. Dah ada doa, Alhamdulillah. nak minta doa. Saya nak minta doa sebab Baik, saya minta pada Ustaz, mungkin doa daripada Ustaz Samsul Debat, orang baik. Allah kabulkan. Amin. Minta daripada Ustaz Samsul Debat untuk mendoakan seperti mana yang kita sebut tadi, khusus kepada Kak Nora kita, kepada kawan-kawan artis kita yang sakit, dan juga kita mintalah kepada kawan-kawan kita yang tak nak vaksin tu supaya dia terbuka hati untuk ambil vaksin, supaya dia dapat job juga macam kita juga nanti insya-Allah, dan kita hidup macam kita dulu juga insya-Allah, seperti mana kita nak rancang daripada pandemik kita jadi epidemik pula lepas ni insya-Allah. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nasuka salamata fid din wa afatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najat minna wa abdul hisab. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, maka tergolonglah kami di kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, sesungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak ya Allah. Jadi siapa yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau, maka ampunilah dosa-dosa kami dengan keampunan daripada-Mu dan rahmatilah kami, dan sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami dan keborosan kami dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Semua yang demikian itu adalah daripada kelemahan kami sendiri ya Allah. Ampunilah yang telah terdahulu kami lakukan. Ampunilah apa yang terkemudian kami laksanakan. Dan ampunilah apa yang kami kerjakan secara rahsia atau secara terang-terangan. Sesungguhnya Engkau lah lebih mengetahuinya daripada diri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, serta dosa sekalian orang yang beriman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha melindungi, sesungguhnya kami berlindung daripada-Mu. Kami berlindung dengan-Mu daripada wabak COVID-19, segala keburukan tingkah laku dan malapetaka ya Allah. Kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna, yang tidak akan dijangkau oleh semua makhluk, sama ada orang baik atau yang zalim, daripada segala kejahatan ciptaannya, daripada sesuatu yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang, melainkan yang datang bersama kebajikan wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah yang Maha Kaya, hilangkanlah segala kesengsaraan wahai Tuhan bagi manusia. Sembuhkanlah semua yang sakit, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan kepada kakak kami, saudara kami, ibu kami, yakni Kak Nora Tamam ya Allah. Permudahkanlah urusannya, tenangkanlah hatinya, berkuatkanlah semangatnya, perteguhkanlah keimanannya, sabarkanlah hatinya. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada menanggung ujian yang berat,
kesengsaraan yang bersangatan dan takdir yang buruk ya Allah. Kami berlindung diri dengan zat yang mempunyai kemuliaan dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaan-Mu yang maha besar, dan kami menyerahkan diri kepada-Mu zat yang hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak, kesulitan, kejahatan dan segala dugaan yang nyata dan tersembunyi, khususnya di negeri, di negara kami. Ya Allah, sesungguhnya kebanyakan daripada kami yang berdoa pada malam ini terdiri daripada ahli keluarga saudara dalam halaqah anak seni ini, hanya memohonkan keberkatan dan kerahmatan dari-Mu ya Allah. Kau permudahkanlah, Kau lancarkanlah urusan rezeki kami ya Allah. Kau bukakanlah hati-hati rakan-rakan sahabat-sahabat kami yang tidak mahu mengambil vaksin sebagai salah satu ikhtiar untuk menghindarkan diri daripada penyakit ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan ke atas permintaan kami ini. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kesejahteraan di dunia dan di akhirat ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agama, dunia, ahli keluarga dan harta kami ya Allah. Tutuplah aib kami, berikanlah ketenteraman di hati kami, peliharalah kami dari arah hadapan, belakang, kanan, kiri dan atas kami. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mendengar doa kami, siapa lagi lah yang akan mendengar doa-doa kami ini ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami, siapa lagi lah akan memakbulkan permintaan kami ini. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa akhirna jannata ma'abrar ya aziz ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak kepada Ustaz Samsul Debat kerana memimpin kita dalam halaqah anak seni ini. InsyaAllah hari ini saya rasa hari ini paling best punya program. Walaupun orang kata kita santai-santai, tapi kita dapat ilmu yang best, kita dapat soalan yang best. Hari ini pun kita dapat doa yang best. Semoga minggu depan kita akan dapat bersama lagi insya-Allah. Sekali lagi, terima kasih kepada Ustaz Samsul Debat. Terima kasih kepada Datuk Din Wahab, Datin Nora, Datuk Zila Jalil, Kak Long Liza Abdullah, Kak Long Endolah, semua. Terima kasih banyak. Saya menyusun jadi 10, mohon ampun maaf. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Siapa yang nak sembang dipersilakan maintain sembang. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya nak pergi ke bilik sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Anda sayangkan ibu bapa anda? Biasalah orang tua-tua kan. Sakit lutut, sakit tumit, osteoporosis. Kadang tangan pun kebas-kebas. Jadi itu sebab hari ini kita nak cadangkan dapatkan segera susu kambing Al-Am bagi menyelesaikan masalah mereka ni. Kita sayang mak ayah kita, hadiahkan susu kambing. Dahlah sedap campuran madu dan kurma ni dapat selesaikan masalah kesihatan mereka insya-Allah. Jadi apa lagi? Dengan hanya RM45, hubungi segera, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.